Melanggar SOP PKPB, terima tetamu melebihi 20 orang adun di kompaun. Kaedah prorata diguna kira bil elektrik. TNB selaraskan sebaik dapat bacaan meter sebenar. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurlela Muhammad Nur untuk Berita Wilayah. Kerajaan pertimbang untuk melanjutkan tempoh rayuan Bantuan Prihatin Nasional BPN yang akan berakhir 31 Mei. Namun, ia bergantung kepada hasil perbincangan Kementerian Keuangan dengan pihak LHDN. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya sedia maklum rakyat Sabah dan Sarawak akan meraihkan sambutan keamatan dan Hari Gawai dan ia mungkin akan menyukarkan mereka untuk berurusan. We already given most of it, right? Yang belum ada yang the application baru dan juga rayuan. Dan kalau perlu memang kita boleh extend lah. I mean, no problem. Ada Hari Gawai kan, 1 bulan Jun ni. Yeah. Bila tu? Nanti saya akan bincang dengan LHDN, tapi kita akan tengok keadaan situasi semasa lah. Kalau ada masalah dari segi timing kerana cuti umum, kita boleh adjust lah. Ya. Kita nak menyusahkan rakyat juga. Ya. Beliau ditemui pada program lawatan kerjaya ke Wisma BSN di Ibu Negara. Beliau turut mengadakan sidang video secara langsung bersama kaki tangan bank tersebut dari beberapa cawangan terpilih di seluruh negara. Baiklah saudara, kita terus sahaja ke sidang media harian oleh Kementerian Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 66 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,235 kes, iaitu bersamaan dengan 80.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 103 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,732 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,382 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Lonjakan kes baru dilaporkan pada hari ini adalah disebabkan oleh kes di kalangan bukan warga negara. Ingin dimaklumkan daripada 103 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 96 kes penularan tempatan, 84 kes adalah kes bukan warga negara Malaysia, di mana 53 kes dikesan daripada kluster pedas dan 24 kes daripada kluster syarikat pembersihan. Oleh itu, kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 12 kes sahaja. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.49% daripada jumlah keseluruhan kes.
Kementerian Kesihatan telah mengenalpasti satu kluster baru yang melibatkan pekerja bukan warga negara Malaysia di sebuah syarikat pembersihan. Sehingga 29 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 24 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dalam kluster ini yang melibatkan semua warga negara Bangladesh. Kes-kes positif ini dikesan oleh sebuah klinik swasta yang telah menjalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja-pekerja sebuah syarikat pembersihan. Saringan ini telah dijalankan sebagai inisiatif pihak majikan untuk menyaring pekerja mereka. Secara keseluruhannya, daripada 150 pekerja bukan warga negara daripada syarikat tersebut yang telah disaring, 126 kes didapati negatif COVID-19. Daripada 24 kes positif kluster ini, 20 daripada mereka menginap di sebuah asrama di Kuala Langat, Selangor dan kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. 4 kes lagi menginap di sebuah pangsapuri di Nilai Negeri Sembilan dan kini dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Langkah-langkah pembendungan dan pencegahan seterusnya telah diambil seperti mengenal pasti dan menjalankan ujian saringan COVID-19 ke atas semua penghuni dan kontak rapat mereka, termasuk pekerja bukan warga negara yang bertugas di unit lain. Setakat ini seramai 428 kontak rapat telah dikenal pasti dan disaring. Seperti yang telah dimaklumkan Kementerian Kesihatan sebelum ini, didapati kebanyakan kluster yang melibatkan bukan warga negara adalah berpunca daripada penginapan yang sesak dan mempunyai ruang yang sempit, mengakibatkan tiada amalan penjarakan sosial yang selamat. Ini adalah perantara yang amat sesuai untuk penularan pelbagai penyakit berjangkit termasuklah COVID-19. Sehubungan dengan itu, Kementerian menyambut baik pengumuman Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia pada 27 Mei 2020 mengenai penguatkuasaan pindaan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 iaitu Akta 446. Pindaan tersebut adalah bagi menambah baik garis panduan penginapan pekerja asing 2018 yang telah disediakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Isu ini sememangnya perlu ditangani segera bagi memastikan penginapan golongan pekerja yang tidak kondusif di mana sukar untuk mematuhi amalan penjarakan sosial. Selain itu, majikan juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada pekerja mereka tentang amalan kebersihan, langkah pencegahan jangkitan COVID-19 di tempat tinggal dan juga pematuhan kepada pelbagai SOP yang telah dibangunkan kerajaan untuk industri termasuk pergerakan pekerja. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut sebagai norma dan kelaziman baru dalam kehidupan seharian. Antaranya, elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Dan yang kelima, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, diingatkan kepada SOP, iaitu S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera mendapatkan pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.
Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 41,320. Bilangan kes positif adalah 3,370 bersama dengan 8.16%. Kes yang masih aktif ialah 254 iaitu 7.54%. Kes yang sembuh ialah 3,083 kes bersamaan dengan 91.48% dan kes kematian ialah 33 kes iaitu bersamaan dengan 0.98%. Dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 29 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 20,741. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 15,173 iaitu bersama dengan 72.9%. Jumlah kes positif adalah 687 kes iaitu 4.5% dan mereka yang bergejala ialah 96 kes iaitu bersamaan dengan 14.0% dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 591 kes iaitu bersamaan dengan 86%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 29 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 41,435. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 30,075 bersama dengan 77.4%. Jumlah kes positif adalah 271 kes iaitu 0.8% dan mereka yang bergejala ialah 37 kes iaitu bersama dengan 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 234 kes bersama dengan 86.4%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 29 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 12,680. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 11,017 bersama dengan 86.9%. Jumlah kes positif adalah 24 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 3 kes iaitu 12.5%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 21 kes bersama dengan 87.5%. Dimaklumkan senarai 44,253 rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara telah dikuarantinkan wajib sejak 3 April sehingga 29 Mei 2020 dan 34,980 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes positif adalah 469 kes iaitu ada pertambahan 7 kes. 4 kes pulang dari Mesir, 2 daripada Arab Saudi dan 1 kes daripada Australia. Dan dimaklumkan laporan depo tahanan imigresen sehingga 29 Mei 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Jumlah sampel yang diambil ialah 1,545 sampel. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 283, melibatkan semua bukan warga negara. Jumlah kes yang negatif adalah 1,262 dan tiada lagi yang menunggu keputusan. Kadar positif untuk depo tahanan imigresen Bukit Jalil adalah 18.3%. Seterusnya kluster depo tahanan imigresen Semenyih, jumlah sampel yang diambil ialah 1,785 dan jumlah kes positif adalah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang staf imigresen. Dan jumlah kes negatif adalah 1,715 dan 4 kes masih menunggu keputusan.
dan kadar positif ialah 3.7%. Untuk kluster depo tahanan imigresen Sepang, jumlah sampel yang ambil ialah 1,477 dan jumlah kes yang positif setakat ini ialah 36 dan kesemuanya melibatkan bukan warga negara. Dan jumlah kes negatif ialah 1,414 dan yang masih menunggu keputusan adalah 27 individu. Jadi kadar positif untuk depo tahanan imigresen Sepang adalah 2.4%. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara setakat 28 Mei 2020. Jumlah bukan warga negara yang disaring ialah 31,603 dan jumlah positif ialah 1,863 individu. Jumlah negatif ialah 29,099 individu dan jumlah yang masih menunggu keputusan ialah 2 orang. Jumlah kes yang dalam rawatan adalah 715 iaitu bersama dengan 38.4% dan tiada di kalangan mereka sedang dirawat di ICU dan kes yang sembuh ialah 1,144 bersama dengan 61.4% dan melibatkan 4 kes kematian iaitu bersamaan dengan 0.2%. Dan ingin dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 29 Mei 2020 dan ingin dimaklumkan sekali lagi satu kluster baru yang telah dikesan iaitu kluster syarikat pembersihan. Kluster pertama ialah kluster pedas, ada pertambahan 54 kes dan mereka sedang dikuarantin dan sampel yang kedua diambil adalah positif iaitu 54 dan jumlah kes sekarang ini ialah 217 dan seterusnya kluster baru ialah syarikat pembersihan iaitu dikesan 24 kes yang positif hari ini dan kita masih memantau dan kuarantin kes-kes yang close contact. Dan kluster yang ketiga ialah kluster Pudu, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 75 kes. Kluster Madrasah Sungai Salan di Jerantut Pahang ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 85. 28 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 sehingga 28 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 29,789 dan jumlah ujian seharian ialah 22,237 bersamaan dengan 75%. Dan dimaklumkan juga jumlah sampel dan ujian pre-op ataupun sebelum pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan adalah 15,458 pesakit dan jumlah kes yang positif adalah 13 bersamaan dengan 0.1%. Dan dimaklumkan juga jumlah ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 4,277 sampel dan 55 rapid test kit antigen didapati positif bersamaan dengan 1.2%. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum, saya Syamsiah bernama. Okay, Datuk, saya nak bertanya tentang pemakaian mask ketika aktiviti riadah seperti berjoging kerana ada kes remaja meninggal dunia ketika menjalankan aktiviti gym di China kerana memakai mask. Terdapat juga seorang pemandu yang meninggal dunia kerana kekurangan oksigen ketika memandu. Selain bergejala, adakah keperluan pemakaian mask ini perlu mengikut situasi kesihatan individu? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kalau kita memakai mask, ada banyak jenis mask tu. Contohnya kalau N95, jadi mask tu kalau kita pakai mungkin dalam 3 jam, 4 jam kita akan rasa lemas. Jadi apa yang penting, kalau kita tengah berjoging dan tak ada orang sekeliling, kita boleh buka mask. Dan juga apabila kita memandu, tak semestinya kita pakai mask kalau tak ada orang di sekeliling. Kalau memandu seorang dalam kereta, tak perlu kita pakai mask. Kita hanya disarankan pakai mask bila di tempat awam ataupun kalau kita bergejala di tempat awam.
Tapi kalau kita bersendirian semasa jogging, pastikan semasa jogging kita cuba elakkan penjarakan. Kalau 2 meter, 3 meter lagi bagus. Jadi kalau masa jogging tak perlu kalau kita pakai mask kalau bukan di tempat yang awam ataupun tempat orang ramai. Jadi ini yang penting sebab kita pakai mask ialah untuk kita memutuskan jangkitan kalau kita rapat dengan seseorang. Jadi kalau kita boleh pastikan penjarakan, jadi mungkin kita tak perlu gunakan mask ketika itu. Dan apabila kita memandu seorang diri contohnya, tak perlu kita pakai mask. Jadi bila kita pakai mask mungkin pernafasan kita ataupun mungkin akan kita rasa rimas dengan pemakaian mask tersebut. Inilah yang kita nasihatkan kepada rakyat Malaysia yang memakai mask. Hi, DG. Isan from GG Press. MOH has since May 18 stopped uploading the map with red zone, green zone to the social media. Can we know why? And as this is a matter of transparency. Thank you. Thank you very much. Indeed, there's so much information that we have and the requirements. So today we have decided, since there's a request for the information, we will release the information, the map, the red zone, the yellow zone, as well as the green zone. We will release the information because there's a request from the public. We will release it. It's not the issue of transparency. In Ministry of Health, we practice accountability and transparency. Assalamualaikum arahan daripada Bernama. Nak minta perincian tentang kluster baru ni. Untuk kluster baru ni, adakah ia melibatkan kes rentas negeri sebab ada 2 kawasan, Kuala Langat dengan Nilai, dan apakah punca jangkitan untuk kluster ni? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita lihat pada syarikat pembersihan ni, dia di sepadan di antara Selangor, Kuala Langat dan juga di Nilai iaitu Negeri Sembilan. Jadi penempatan ataupun penginapan mereka adalah dalam hostel. Jadi apa yang kita lihat ialah mungkin sekarang ni melibatkan 24 bukan warga negara iaitu warga negara Bangladesh, dan apa yang kita pasti ialah kita akan laksanakan kontak rapat dan saringan di tempat duduk. Dan salah satu ialah mungkin dengan ruang yang sempit antara kalangan mereka dan juga penjarakan sosial tidak dapat diamalkan. Jadi kita harap kita dapat melaksanakan saringan dan juga di kawasan penginapan mereka, dan kita juga tengah siasat punca sebenarnya. Apa yang penting ialah kita telah kesan satu kluster, dan sebagaimana dengan kluster-kluster yang lain kita akan meningkatkan tindakan kita untuk kita mengawal merebaknya COVID-19 ni. Jadi sekarang ni kalau kita lihat pada penemuan ataupun pengesanan kluster syarikat pembersihan, kita harus puji kepada majikan tersebut kerana majikan tersebut melaksanakan inisiatif sendiri untuk menyaring, menghantar pekerja-pekerja mereka untuk disaring. Dan sekarang ni dah kes yang positif, kita dapat ambil tindakan. Kalau tidak, kes ni mungkin akan menjangkiti. Jadi adalah penting untuk majikan, rakyat seluruhnya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk kita mengambil tindakan sosial yang bertanggungjawab untuk kita melaksanakan saringan kepada anak-anak buah kita, iaitu kalau boleh majikan menjalankan saringan seperti ini, kita dapat mengesan lagi lebih ramai kes-kes yang positif. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada majikan tersebut kerana inisiatif ini telah berjaya untuk mengesan satu kluster lagi di dalam negara kita. Assalamualaikum Datuk DG. Saya ada satu soalan berkenaan dengan kluster bukan warga negara. Seperti yang Datuk DG sebut tadi, perangkaan setakat 28 Mei ada 31,603 bukan warga negara yang telah disaring. 1,863 adalah positif. Boleh saya tahu daripada positif ni berapa yang ada gejala seperti juga breakdown seperti kluster-kluster lain seperti pedas dan sebagainya, dan jumlah yang negatif daripada yang disaring, adakah mereka semua telah menjalani kuarantin dan sama ada sudah habis tempoh kuarantin? Soalan berkaitan juga berkenaan dengan bukan warga negara ni, adakah KKM telah mendapat kenal pasti strain ataupun varian genetik mana dalam bukan warga negara, sama ada A, B ataupun C? Terima kasih.
Terima kasih. Jadi kalau soalan yang diajukan, contohnya syarikat pembersihan tersebut, dia tak ada gejala, tetapi sebab ada satu majikan pastikan semua pekerja mereka disaring, jadi kita dapat kesan. Dan kalau kita lihat daripada kluster-kluster yang lain, lebih kurang 80% tak ada gejala. Dan ini sekarang ni inisiatif kita ialah menyaring mereka. Dan sekarang ni kita nak tahu, nak pasti sama ada saringan tu, kalau kita dapatkan menjalankan saringan tersebut, yang bukan warga negara, kita mengikut kluster. Jadi kita tak kumpulkan untuk semua warga negara, tapi kita menggunakan kluster. Jadi kluster yang kita kenal pasti kebanyakan dalam 80% tak ada gejala. Dan setakat yang ni, yang syarikat pembersihan ni 100% tak ada gejala. Sebab mereka adalah satu keperluan untuk menjalankan saringan sebelum mereka dapat bekerja. Jadi yang ni adalah satu tindakan yang baik untuk majikan melaksanakan inisiatif untuk menyaring pekerja-pekerja mereka, dan ini dapat kita kesan. Yang kedua, kita lihat kepada isu kuarantin. Memang bila kita kenal pasti kes yang positif, kita akan masukkan kepada hospital. Dan sekarang ni pengasingan akan memakan masa selama 14 hari. Selepas 14 hari, kalau tanpa gejala, kita akan dischargekan pesakit tersebut. Dan tetapi yang close contact ataupun kontak rapat kepada kes positif, kita akan kuarantinkan untuk 14 hari. Dan kita akan menjalankan ujian hari pertama dan hari ke-14. Dan kalau mereka negatif, kita akan lepaskan mereka selepas 14 hari juga. So yang soalan ketiga, untuk melaksanakan strain, setakat ni memang strain A, B dan C, iaitu kita dimaklumkan banyak strain, tetapi IMR masih menjalankan siasatan. Kita melihat kepada strain A contohnya di US, strain B di Wuhan, dan strain C dimaklumkan di Singapura dan juga di Eropah. Tetapi apa yang kita kesan pada peringkat awal gelombang pertama ialah strain B. Dan mungkin kita perlukan lebih masa lagi untuk menjalankan siasatan ataupun penyidikan mengenai strain dan juga mutasi, sama ada mutasi lain yang dikesan di dalam negara kita. Jadi IMR sekarang ini melaksanakan ujian, kalau tidak silap saya dah setakat ni ada lagi 10 kes yang tengah diteliti dengan halus. Jadi halusi. Jadi ini adalah satu kajian yang terus menerus untuk kita pastikan, kita dapat kenal pasti strain dan juga sama ada mutasi pada virus corona ni. Good evening, Dato'. We see 53 new cases from cluster Pedas. Can we have more details on this, and why is there a sudden spike of cases? Also back to cluster syarikat pembersihan. Since the majikan took the initiative to test the workers, is the MOH going to ask all employers to seriously look into doing this? Thank you. All right, thank you very much. With regards to the cluster Pedas, we have 53 new cases. That's actually, and only one, actually 53 cases been detected. Satu kes bukan warga negara, and 53 ialah warga negara. Bukan warga negara. So which means 53 non-citizen and foreign workers, and only one case actually involved our local citizen. But more importantly is that all the 54 cases has been actually quarantined for 14 days because of the close contact with the positive case before. So we already isolated them in quarantine. And then now we are doing the sample, and the sample is positive. And warga negara Malaysia yang positif, our local citizen positive work in the canteen. So again, and the 53 bukan warga negara, non-citizen, have been quarantined and found to be positive. Screening, employer screening. So employer screening, yes, we are looking into it. But the thing is, if they have foreign workers, now our suspicious, high index of suspicion now, from 4th of May until 29th of May, we have noted that almost about 78% of the positive cases that we have involve foreign workers. So we advise the employer
to do the screening. It is actually is good for them to do the screening, and so this is something that we are discussing which sector. So one of the reasons that we find is that perhaps because of the confined space and crowded accommodation that they have. And this is where they are not able to practice social distancing. And if one of them is positive, then the whole house will be positive as well. So I think this is something, a lesson learned, and that's the reason why we need to address this as soon as possible, so that we are not looking into a sector, but we are looking into the accommodation. So if we can address the accommodation of the foreign workers, then I think we can solve this problem. Not only for COVID-19, but other infectious disease as well, whether it's a TB, whether it's any other infectious diseases. So I think this is something that we have to look seriously and work together with inter-agencies, inter-ministries. More importantly is the whole government and whole society approach. This is something that we have identified, and we are looking into the health sector, but we need to look into other sectors as well. Hi, Datuk. Hi, Datuk. We've seen in the past few days cases swinging between three digits like today and very low double digits. So looking at this trend, does the ministry see, is Malaysia ready to lift the MCO entirely come June 9th, or what does the ministry advise and what do you project? Thank you. Thank you. It's still very early for us to make a decision, but certainly it's important for us to continue to monitor the situation. And over the last couple of weeks, if you look into Malaysian that is actually involved, it's not that high. So as I said earlier, from 4th of May until now, there are only about 222 Malaysian that is involved from 1,800. So if that's the case now, the transmission now is mainly in foreign workers. So we need to highlight that. Now, in our projection, we're looking into the last couple of days, although the case has spiked to 172, 187, but if you look at Malaysian involvement, it's actually lower double digit. And that's the reason why I think it's quite positive for us to continue to make sure that we comply. Perhaps Malaysians are practicing, in terms of the social distancing, in terms of all the SOP. But the question is, are the foreign workers practicing the SOP or not? So I think we need to educate the foreign workers to practice the SOP as well and make sure that social distancing, hand washing, wearing a mask, and avoid a confined and crowded space. This is important. So as long as in this country, we need to look into both sectors because health involves everyone, whether you are a citizen or non-citizen. So in the Ministry of Health, we are looking into the issue, and all the clusters that's involved come to a common conclusion. There is a confined accommodation, whereas that's a thing that we think that is an issue that we need to solve together. So looking into the next couple of weeks, if Malaysians comply or adhere to our SOP, perhaps there wouldn't be any sudden surge or exponential surge of cases after Hari Raya. So we will only know next week or the following week if we continue to monitor closely, and we hope that the Malaysian will continue to comply to our SOPs. Datuk, maaf, ada soalan susulan berkenaan dengan bukan warga negara tu. Adakah KKM akan mengeluarkan ataupun mengesyorkan supaya, sebab kalau sebelum data sebelum ni MEF menjangkakan ada lebih kurang 6 hingga 7 juta pekerja asing yang berkhidmat di negara kita. Jadi adakah KKM buat sementara waktu ni mengesyorkan supaya semua pekerja asing berhenti bekerja dulu, buat saringan, bebas daripada jangkitan baru kembali bekerja? Terima kasih. Jadi cadangan tersebut tak praktikal. Jadi kalau kita lihat kemampuan makmal kita setakat ni mungkin dalam 30,000. Tetapi kalau kita nak berhentikan semua sektor untuk menjalankan saringan dulu, mungkin mereka kena tunggu, kalau kita 5 juta, tunggu berbulan-bulan sebelum sektor tersebut boleh berfungsi kembali. Jadi apa yang pasti ialah sekarang ni kita memberi kelonggaran dan juga sektor ekonomi berjalan seperti biasa. Tetapi kalau kita boleh jalankan penilaian ataupun ujian saringan daripada semasa ke semasa itu penting.
Jadi hari ini kita menjalankan ujian dia contohnya, besok lusa kita masih terdedah dalam komuniti sebab virus tu ada dalam komuniti. Jadi berapa kali kita nak buat saringan. Jadi ini yang pasti yang kita lihat keperluan makmal kita ada 30,000, kita menggunakan kaedah targeted approach, iaitu bersasar, kumpulan sasar. Jadi kalau kita kena pasti seorang antara mereka ada gejala, terus kita menjalankan ujian dan ujian positif, kita akan pastikan kita akan saring dan uji satu kluster tersebut. Dan tindakan yang kita laksanakan ialah acute case detection dan kontak rapat akan dikenal pasti dan jika kita akan asingkan, kuarantinkan kontak rapat kalau negatif. Kalau yang positif kita akan masuk ke hospital kuarantin untuk 14 hari. Jadi tindakan yang polisi yang bagus tapi kita kena lihat kepada praktik amalan yang boleh dilaksanakan. Kalau tidak 5 juta dengan kadar yang kita laksanakan 30,000 sehari, jadi memakan masa mungkin berbulan-bulan sebelum industri tersebut boleh kembali berfungsi seperti biasa. Good evening, Dato. So, can KKM provide a breakdown demographic of the detainees in the depot nationwide that have tested positive for COVID-19? For instance, age, sex, nationality, and if they are minors or have children with them. This is the following question. How many women are in the detention camps now? And what are their nationalities? How many of them are with children and how many children are there? What is the age range of these children and are the children without parents? Are there any children without parents? Are the diapers and sanitary pads provided? Thank you. All right, thank you very much. There's a very detailed information required, but it's not the information that we monitor daily. So if you can submit to us in terms of requirement, we can try our best to look into the nationality, the age, and even whether how many children, etc. So again, but we do not monitor it daily. We monitor in terms of the positivity, in terms of the numbers. But the details we can give the information to you because this is not something that we monitor every day. But more importantly today, for example, in our hospital in MAIMS, we have admitted 366 party, and from there we have 360 men, and then women, 6 women. There's 1.7%. So far, that's only the numbers that we have. But the details, I think, in terms of children and all that, in the detention center, we don't have the information. Immigration will have the information. All right, thank you very much. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Azhari, dikompaun RM1,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada Hari Raya pertama lalu. Ia susulan majlis rumah terbuka di kediaman Exco Kerajaan Negeri Selangor anjurannya yang dihadiri lebih 20 tetamu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib memberitahu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam menerima arahan itu dari pihak pendakwa raya tengah hari tadi. Beliau berkata pihaknya akan menghubungi Dato' Abdul Rashid untuk tampil ke IPD Shah Alam untuk menyerahkan kompaun terbabit. Kesalahan dilakukan di Seksyen 7 Shah Alam. Terdahulu foto sambutan Aidilfitri di kediaman itu tular di media sosial kerana didakwa melebihi had tetamu yang ditetapkan. Semalam, beliau hadir memberi kenyataan di IPD Shah Alam berhubung perkara itu. Mahkamah Magistrate Ipoh mengenakan denda RM1,000 setiap seorang terhadap 29 individu termasuk 3 wanita atas kesalahan melanggar arahan PKPB. Mereka didakwa terlibat dalam perhimpunan bagi maksud bersosial dalam sebuah pusat hiburan di Jalan Lau Ek Ching, Ipoh pada pukul 9.30 malam 26 Mei lalu.
Kesemua tertuduh berusia antara 19 hingga 37 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Magistrate Umzarul Anur Umar. Mereka didakwa melanggar Peraturan 7/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Pemilik pusat hiburan turut didenda dalam jumlah sama kerana menganjurkan aktiviti terlarang. Seorang posmen didenda RM1,500 oleh Magistrate Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana membuat laporan polis palsu. Perbuatan itu dilakukan tertuduh dengan niat agar pihak berkuasa menahan individu yang tidak sepatutnya. Muhammad Syazwan sebelum ini tular di laman sosial dengan kisah sedih seorang posmen yang tidak menerima bonus sehingga orang ramai mengumpul dana untuk memberi sumbangan kepadanya. Bagaimanapun, Pos Malaysia mengesahkan dia bersama 3 yang lain sengaja mewujudkan dana bantuan palsu. Syazwan kemudiannya membuat laporan polis menafikan terlibat kutipan sumbangan itu. Namun, hasil soal siasat mendapati keterangan tertuduh meragukan. Tiada kompaun dikeluarkan polis Diraja Malaysia atas kesalahan ziarah Aidilfitri semalam. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebanyak 114 kompaun dikeluarkan di lapangan dengan 108 dikeluarkan di sekatan jalan raya. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 433 individu di atas pelbagai kesalahan engkar SOP PKPB ini. Tiada kompaun dikeluarkan oleh PDRM di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Alhamdulillah. Hari keempat, kelima ni saya percaya tidak ada lagi lah ziarah. Semalam PDRM telah menahan 114 individu atas kesalahan ingkar arahan PKPB. Daripada jumlah itu, seramai 86 individu direman manakala 28 individu dijamin. Sebanyak 434 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan ingin pulang ke kampung telah diarah berpatah balik berbanding 842 pada hari sebelumnya. Negeri yang mencatat cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung tertinggi adalah Kedah, diikuti Negeri Sembilan dan Melaka. Proses temu duga memasuki universiti awam boleh dilakukan secara dalam talian. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak universiti telah pun melaksanakan inisiatif ini sejak April lalu. Mungkin ada persoalan, bagaimana pula kawasan yang tidak ada internet penetration di setengah-setengah kawasan luar bandar. Universiti telah pun membenarkan, iaitu gunakan handphone untuk membuat video. Membuat video dan submit kepada universiti mereka. Jadi zaman sekarang ni tak mesti interview secara bersemuka saja, tapi boleh digunakan secara maya dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Putrajaya. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan penguat kuasa, ada kaedah yang digunakan. Nurul Nurashikin Abu Syari langsung dari studio berita RTM Selangor akan memperincikannya. Jadi Nurul, teruskan. Baik, terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Polis Marim PPM Wilayah 1 Pelabuhan Klang akan menggunakan pendekatan usir terhadap parti yang cuba menceroboh masuk ke negara ini. Ia sekaligus mengelak penangkapan warga asing yang akan berisikokan anggota keselamatan yang bertugas daripada jangkitan COVID-19. Jelas Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Pelabuhan Klang, Deputi Superintendent Hazri Zakaria, pihaknya juga bersiap siaga dengan meningkatkan kekuatan anggota dan memastikan tahap keselamatan perairan negara tidak diceroboh warga asing. Kira-kira sebelum ni kita rondaan biasa saja. Kan? Tapi kali ini matlamat kita, rondaan kita ada lebih
fokus kepada kemasukan parti daripada negara-negara jiran. Polis Marine berkolaborasi ataupun kita pun share information daripada pihak IPK termasuk di IPD sebab IPD di pesisir pantai lah, dari segi maklumat risikan, tangkapan dan sebagainya, memang ada hubungan yang begitu rapat antara satu sama lain, sinkronis antara satu sama lain ni. Dari segi kepolisian ni perlu adalah maklumat di darat dan di laut, tak boleh lari dekat situ. Kalau kata maklumat daripada darat, daripada IPD ataupun balai-balai, ada pergerakan di darat, di laut ni pun perlu tahu. Dapat kemungkinan besar pergerakan di laut mesti ada. Tambahnya, operasi rondaan kawasan perairan itu turut melibatkan PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam pada itu, sebanyak 61 lorong tikus dikenal pasti menjadi laluan utama keluar masuk parti ke negara ini melalui perairan negeri Selangor. Laluan itu terletak dalam 6 daerah polis di pesisir pantai Selangor, iaitu Sabak Bernam, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Kelang Utara dan Kelang Selatan. Kita memang sentiasa bekerjasama dengan semua agensi pun, bersama dengan pihak APM ataupun dengan ATM sendiri kan. So cumanya perbezaan dia sekarang ni kita menumpukan kepada ops COVID yang sedang dijalankan sekarang ni lah. Okay. So kekerapan dia untuk ops COVID ni berapa kali sehari dari segi rondaan? Ops COVID ni memang kita jalankan setiap hari mengikut shift-shift yang telah ditetapkan. Cumanya untuk ops COVID ni kita lebih tingkatkan lagi. Kita punya kawasan rondaan dan tumpuan terutamanya di pesisir pantai ni lah. Terdahulu, beliau bersama Deputi Superintenden Hazri mengadakan tinjauan lorong tikus di perairan Selangor. Ketika tinjauan, pegawai dan anggota turut melakukan pemeriksaan terhadap feri penumpang bagi pematuhan SOP PKPB. Tinjauan turut dilakukan di Pulau Ketam dan Pelabuhan Utara. Syawal ini kita menjalani perayaan Norma Baharu. Tidak dinafikan ramai yang rindukan kampung halaman, tetapi kita semua belajar menerima ketentuan dengan mengutamakan arahan duduk di rumah dan tidak melepasi sempadan negeri. Bagi beberapa pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, atas beberapa faktor mereka memilih untuk kekal di universiti pada perayaan ini. Laporannya bersama dengan Ashraf Zuhairi. Walaupun kerajaan membenarkan mahasiswa atau pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, namun disebabkan tanggungjawab mereka untuk menyiapkan tesis terakhir, mereka berkorban dan berada di kolej untuk menyambut perayaan bersama dengan rakan-rakan. Bukan membelakangkan keluarga, tetapi atas kesedaran bahawa keluarga di kampung perlu dilindungi. Itu pengorbanan yang mereka lakukan Syawal tahun ini. Jadi kenapa saya tidak balik ke kampung halaman? Yang first kali ialah saya pentingkan keselamatan, bukan saja diri saya tetapi keluarga saya dan rakan-rakan saya, terutama sekali mereka yang di kampung. Mengambil kira kemudahan di universiti yang lebih baik untuk melancarkan tugasan yang dibuat, mereka tekad untuk kekal berada di kampus. Internet line dia tak berapa clear berbanding di universiti. Selain itu, kerja semua yang diberikan oleh pensyarah semua senang untuk selesaikan di sini. Berpesan pada keluarga, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan juga mohon maaf kepada keluarga semua bahawa saya tidak dapat pulang tahun ini disebabkan oleh masalah pandemi COVID-19 ini. Kami mahasiswa UKM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, itu sahaja bahan dari Negeri Selangor untuk anda. Stay at home, Selamat Hari Raya Aidilfitri kembali bersama dengan Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Nurul, terima kasih. Baiklah saudara, untuk bahan berita dari Negeri Sembilan pula, kita langsung bersama Syafiq Azrul Zafri di sana. Jadi Syafiq, teruskan. Bagi membendung pandemik COVID-19, Kerajaan Negeri Sembilan menjalankan cabutan kerja undi penyelenggaraan jalan di bawah peruntukan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS Negeri Sembilan tahun 2020 secara stream langsung. Program cabutan undi itu adalah yang pertama seumpamanya diadakan di Negeri Sembilan bagi projek di bawah peruntukan akaun amanah penyelenggaraan Jalan Negeri Sembilan.
Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia juga satu daripada usaha kerajaan negeri untuk merangsang ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pihaknya telah meluluskan pelaksanaan segera sebanyak 429 kerja undi penyelenggaraan jalan di Negeri Sembilan yang setiap satunya bernilai tidak melebihi RM100,000. Sebanyak 1,194 kontraktor telah mendaftar secara online untuk kerja-kerja undi ini yang merangkumi 58.79% daripada 2,031 kontraktor Bumiputera yang berdaftar di bawah kelas G1 di Negeri Sembilan. Seramai 1,194 kontraktor mendaftar secara dalam talian untuk mengundi. Namun, cuma 959 daripada kontraktor yang berdaftar tersebut berjaya memenuhi syarat yang ditetapkan untuk pemilihan secara undian. Projek penyelenggaraan di bawah peruntukan Maris meliputi kawasan di Seremban, Port Dickson, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Tampin dan Rembau. Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan di kawasan pantai Peranginan Port Dickson dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan kini Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Menurut Pegawai Daerah Port Dickson, Khairi Makmur, MPPD dibantu pihak berkuasa berkawal di sekitar pantai bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan seperti tidak berkemah, berkelah atau memancing bagi mengelakkan penularan COVID-19. Setakat ini penguasaan di pantai di bawah tanggungjawab Majlis Perbandaran Port Dickson lah, dan juga dibantu oleh anggota polis. Dan setakat hari ini kita dapati masyarakat ataupun pelancong mematuhilah dengan arahan kita untuk tidak membenarkan mereka datang ke pantai Peranginan ini. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam pada itu menyentuh mengenai produk pelancongan yang terdapat di daerah Port Dickson. Khairi memberitahu pengusaha menggunakan tempoh ketika premis ditutup buat masa ini untuk melakukan penambahbaikan sebagai persediaan menerima semula pengunjung sejurus pandemik COVID-19 berakhir. Sektor pelancongan dan perhotelan antara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula sejak 18 Mac lalu. Namun, sejak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pada 4 Mei lepas yang membolehkan kebanyakan sektor beroperasi semula. Pengusaha hotel telah mula membuka tempahan bilik secara dalam talian dengan promosi terbaik terutamanya bagi menarik pengunjung tempatan. Tinjauan kru RTM ke sebuah hotel terkemuka di Port Dickson mendapati pihak pengurusan hotel mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara bagi menjamin keselamatan pengunjung. Bagi pihak Lexi sendiri, kami menjalankan tanggungjawab kami dengan mematuhi SOP yang berkaitan lah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan para pengunjung yang datang menginap terjaga dan terjamin. Ini termasuklah menyediakan sanitizer di sekitar hotel kami, mengambil suhu pengunjung ketika mereka tiba, bagi staf memakai pelitup muka dan juga sanitize bilik kami dengan lebih kerap dari kebiasaan. Pihak hotel juga sudah menerima pengunjung untuk menginap selain tempahan bilik yang menggalakkan serta sudah mempunyai perancangan khusus bagi pelancong luar negara setelah pandemik COVID-19 berakhir. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, saya Syafiq Azrul Zafri. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Syafiq, terima kasih. Baiklah saudara, untuk mendapatkan makluman cuaca semasa, kita langsung bersama Azira Samsudin di sana. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej satelit semasa. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif di rantau negara kini tertumpu di selatan negeri Pahang termasuk di bahagian timur negeri Johor bagi semenanjung Malaysia, manakala di negeri Sabah dan Sarawak kelompok awan aktif adalah lebih tertumpu di bahagian sandakan negeri Sabah dan juga di bahagian barat negeri Sarawak.
Kelompok awan aktif ini membawa keadaan hujan berserta ribut petir di kawasan-kawasan yang berkenaan. Menerusi paparan imej radar semasa pula, dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di negeri Kedah, utara negeri Perak, bahagian tengah negeri Terengganu, selatan negeri Pahang termasuk di bahagian timur negeri Johor. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah, keadaan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian negeri berkenaan, manakala di negeri Sarawak, keadaan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Dijangkakan keadaan ini juga berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Menjelang lewat malam nanti, dijangkakan keadaan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat akan tertumpu di bahagian Bintulu, negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Tenaga Nasional Berhad TNB menggunakan kaedah prorata bagi mendapatkan jumlah sebenar bil elektrik pengguna sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Runcit TNB, Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, kaedah itu akan melaraskan jumlah bil elektrik bagi tempoh tertentu sekaligus memastikan pengguna tidak dikenakan caj berlebihan. Bil-bil anggaran yang diterima pengguna sebelum ini akan diselaraskan sebaik sahaja TNB mendapat bacaan meter sebenar di kediaman atau premis pengguna. Pengguna yang menerima bil anggaran bulan Mac, April dan Mei dan akan menerima bil sebenar pada bulan Jun untuk tempoh 4 bulan. So katakanlah penggunaan sebenar itu adalah 1,400 kWh. Maka kaedah prorata kita akan bahagikan 1,400 ni kepada 4 sebab 4 bulan untuk mendapatkan penggunaan sebulan. Jadi apabila kita telah dapat penggunaan sebulan dalam contoh ini 1,400 bahagi dengan 4 ialah 350 kWh. Apabila kita dapat bacaan sebulan ni baru kita darabkan dengan band tarif yang sedia ada untuk pelanggan untuk mendapatkan bacaan bagi setiap bulan. So dalam kes ini bacaannya 350, anggaran bacaan bil sebenar untuk setiap bulan adalah RM102.80. Jadi kita akan campurkan setiap bulan untuk mendapatkan jumlah bil bagi 4 bulan. Mengulas luahan pelanggan mengenai isu bil elektrik yang melambung, jelasnya ini mungkin disebabkan jumlah bil elektrik terkumpul serta penggunaan elektrik yang lebih tinggi dalam tempoh PKP berbanding tempoh biasa. Pelanggan yang mempunyai kemusykilan digalakkan menghubungi talian khidmat pelanggan TNB atau hadir ke kedai tenaga. Bagi mengurangkan beban pelanggan yang terkesan, TNB memperkenalkan pelan bayaran mudah yang membolehkan pelanggan membuat bayaran secara ansuran sehingga Disember ini. Sebagai tambahan, TNB tidak akan mengenakan penalti kepada pengguna kediaman yang membuat bayaran lewat sehingga 30 September dan pemotongan bekalan elektrik ditangguhkan sehingga 31 Julai ini. Beliau memperincikannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Baiklah saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Antara tumpuan di Sabah mengenai kesedaran masyarakat yang semakin positif akan kepentingan program imunisasi. Laporan penuh kita bersama Syahrizam Awang di sana. Silakan Syah. Terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesedaran dan kefahaman orang ramai mengenai kepentingan imunisasi kini semakin meningkat susulan penularan pandemik COVID-19. Semua pihak mengharapkan penghasilan vaksin pada kadar segera yang boleh melindungi mereka daripada jangkitan wabak yang boleh membawa maut itu.
Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata walaupun vaksin COVID-19 belum dihasilkan, beberapa vaksin bagi penyakit lain tidak boleh diabaikan. Ini termasuk pengambilan vaksin polio yang lengkap bagi kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Sehubungan itu, ibu bapa bagi kanak-kanak yang belum lengkap imunisasi polio disaran mendapatkan vaksin di klinik dan stesen kesihatan berhampiran. Dalam satu kenyataan media, Datuk Dr. Tina menjelaskan bagi memastikan imuniti kelompok dicapai, peratus liputan imunisasi harus melebihi 95%. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS berharap wabak polio yang sudah berlarutan selama 6 bulan dapat ditamatkan apabila imuniti kelompok dicapai. Mengenai aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19, Datuk Dr. Christina berkata pada 27 Mei lalu, seramai 69 anggota kesihatan dari seluruh negeri terlibat dalam aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19 di semua pintu masuk ke Sabah. Katanya pengukuhan sistem surveilan jangkitan COVID-19, saringan para peniaga pula telah dilaksanakan di beberapa pasar di daerah Kota Kinabalu, Kinabatangan dan Keningau. Sebanyak 534 sampel telah diambil dalam kalangan peniaga pasar dan kesemua sampel adalah negatif. Saringan tersebut akan diteruskan di daerah lain secara berperingkat. Pembayaran elaun bulanan khas RM200 kepada Barisan Hadapan Keselamatan yang bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP disifatkan sebagai satu penghargaan besar oleh kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Beberapa pegawai dan anggota bomba yang ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Lintas menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan di atas pemberian elaun khas itu. Elaun ini sudah tentu akan memberi perangsang kepada anggota-anggota bomba yang bekerja di Barisan Hadapan. Dan terima kasih banyak-banyak tentang pemberian elaun dalam mengesahkan kami ini sebagai frontliner. Kami juga diberikan elaun COVID-19. Syukur Alhamdulillah kepada kerajaan kerana telah memberikan kami elaun semasa operasi COVID ini, dan elaun ini juga akan memberikan kami lagi semangat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memberikan kami elaun sebanyak 200, dan elaun ini telah banyak membantu jugalah. Mereka turut berkongsi pengalaman dan cabaran sepanjang bertugas sebagai barisan hadapan dalam usaha mencegah penularan jangkitan pandemik COVID-19. Saya memang dilantik sebagai pemandu COVID diantar untuk ke pusat-pusat kuarantin. Ada perasaan takut sedikit tapi dengan semangat yang ada dalam jabatan dan tugas yang telah diberikan kepada kami, tugas itu tetap saya teruskan. Dari segi cabaran itu sebenarnya memang ada beberapa perkara yang menjadi kekangan sebab kita tertakluk kepada PKP. Sebagai pegawai operasi, cabaran saya adalah menentukan operasi itu berjalan seperti biasa, mengikut norma-norma dan SOP, sama ada SOP COVID ataupun SOP operasi biasa. Bagi kami di bahagian operasi balai, cabaran yang dihadapi semestinya ragam manusia lah. Itu yang first lah. So kadang-kadang kita jumpa ada yang tidak boleh bagi kerjasama. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut bersedia beroperasi semula termasuk menerima kemasukan pelajar baharu dengan amalan norma baharu. Perancangan sedang dibuat termasuk meneliti beberapa perkara bagi memastikan operasi mematuhi prosedur operasi standard SOP dan langkah-langkah keselamatan yang digariskan Kementerian Kesihatan KKM. Pengarah IKBN Kinarut Zuraini Jumai berkata antara SOP termasuk pelaksanaan penjarakan sosial dalam kelas serta perubahan jadual pembelajaran dengan mewujudkan kelas sidang pagi dan petang bagi mengelak kesesakan. Dalam pada itu, pihak IKBN juga menerapkan kesedaran awal dalam kalangan pelajar mengenai pencegahan COVID-19 dengan berkongsi maklumat pandemik itu agar mereka bersedia menghadapi sesi pembelajaran dalam suasana baharu. Sebelum masuk ni diorang kena get ready, maksudnya dari segi fizikal, mental bahawa kita punya corak pembelajaran, corak kehidupan kita sudah berubah bila adanya isu pandemik ni lah.
Zuarini ditemui pemberita RTM di IKBN Kinarut Papar. IKBN Kinarut menawarkan 3 jurusan utama iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik serta kejuruteraan penyejuk bekuan dan penyaman udara. Sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Syarizam, terima kasih. Baiklah, perkembangan seterusnya ke RTM Sarawak pula. Kita bersama Bumawin di sana. Jadi silakan Bumawin. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah menjalankan 17,496 pemeriksaan sepanjang penguatkuasaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Hari Raya Aidilfitri seluruh Malaysia. Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi memberitahu sepanjang tempoh 20 Mei hingga semalam RM118,000 kompaun telah dikutip. Sehubungan itu, Datuk Alexander menafikan aduan sesetengah pihak yang menyatakan KPDN-HEP tidak menjalankan pemeriksaan sepanjang tempoh tersebut. Pihak berkuasa KPDN-HEP ini bergerak dan memantau. Bukan seperti mana ada tuduhan di sesetengah pihak mengatakan kita ini tidak memantau. Tak betul. Menurutnya lagi, sebanyak 22 aduan telah diterima atas pelbagai kesalahan dan sejumlah lebih RM10,000 barangan telah dirampas ekoran peniaga yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa sidang media selepas lawatan ke Pasar Bandar Rial di Kota Samarahan pagi tadi. Tegas beliau lagi, terdapat 17 peniaga yang menjual barang melebihi harga yang ditetapkan, 31 peniaga gagal meletakkan tanda harga kepada barangan yang dijual dan mereka semua telah diambil tindakan. Beliau terus menggesa para peniaga supaya terus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa untuk memudahkan semua pihak. Dalam pada itu, beliau memuji peniaga di Pasar Bandar Rial kerana patuh prosedur operasi standard SOP di tempat awam semasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan terdapat peniaga yang menjual barangan kawalan lebih rendah dari harga maksimum yang ditetapkan. Penularan pandemik COVID-19 yang memaksa kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lepas menyebabkan banyak sektor terhenti, termasuk sektor pembinaan yang melibatkan projek pembangunan di kampung-kampung. Ahli Parlimen Santubong merangkap Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, di Parlimennya yang mempunyai 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, projek pembangunan bernilai tidak kurang daripada RM20 juta masih tergendala berikutan perintah berkenaan. Menurut beliau, banyak projek yang diluluskan Jabatan Kerja Raya JKR seperti projek pembinaan parit di Kampung Selipar Putus Tabuan, pembinaan baru jeti di Kampung Sejingkat, pembinaan baru Dewan di Terusan Jaya Sematan dan pembinaan jalan di Kampung Teluk Melano tidak dapat dilaksanakan walaupun sudah mempunyai dana kewangan. Terdapat juga 5 buah masjid dan surau melibatkan kos RM15 juta turut tergendala pembinaan akibat pandemik tersebut. Bercakap kepada media selepas melawat projek pembinaan parit di Kampung Selipar Putus Tabuan, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berharap lebih kelonggaran akan diberikan kepada sektor pembinaan dalam tempoh terdekat. Selain berharap, pihak kontraktor dan JKR akan mengeluarkan prosedur operasi standard yang boleh dipatuhi penggiat industri agar tidak menyumbang kepada penularan COVID-19 di tapak pembinaan. Penggunaan teknologi dilihat sangat penting terutama ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Begitu juga situasi di Bumi Kenyalang. Aplikasi COVID Trace dicipta untuk memerangi virus berkenaan daripada terus merebak di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Batinggi Abang Johari Tun Openg memaklumkan aplikasi yang boleh dimuat turun menerusi telefon pintar ini digunakan bagi menyimpan data dan menjejaki kontak rapat pesakit COVID-19 termasuk pesakit dalam siasatan dan orang awam yang datang dari luar Sarawak. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, data yang dimasukkan di aplikasi ini juga akan disimpan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagi mengesan individu sekiranya berlaku sebarang kes jangkitan di lokasi-lokasi keberadaan masyarakat di negeri ini. We are quite advanced in terms of this IT storage data through the application. We are quite advanced. And we did know that COVID is going to be there.
But during this COVID period, we know the importance of IT. Luckily, we started 3 years ago. We didn't know COVID is going to come, but we have more or less educate people the importance of ICT as well as technology. Ketua Menteri juga menggalakkan syarikat pengangkutan awam di negeri ini untuk mewajibkan penumpang mengisi maklumat mereka dalam aplikasi berkenaan ketika menaiki perkhidmatan awam selain mewajibkan pemeriksaan suhu badan dan penggunaan pelitup separuh muka. Aplikasi COVID Trace dibangunkan di bawah Lembaga Multimedia Sarawak dengan kerjasama Sarawak Information System Sdn Bhd, manakala aplikasi Qmunity seliaan di bawah pihak berkuasa tempatan, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Aplikasi Qmunity yang dimuat turun di peranti pintar ini digunakan untuk memasuki setiap premis perniagaan dan setakat ini sebanyak 134,229 yang berdaftar dalam aplikasi berkenaan. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian aplikasi COVID Trace dan aplikasi Qmunity di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Perkembangan COVID-19 di Sarawak, tiada kes baharu positif COVID-19 dilaporkan hari ini sekaligus mencatatkan jumlah kes kekal sebanyak 552 kes. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan terdapat 13 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Dato' Amar Douglas berkata jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 499 orang atau 90.40%. Manakala seramai 72 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan hari ini. Sementara itu, sebanyak 6,629 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima di 28 buah ibu pejabat daerah PDRM seluruh negeri, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 75,394 telah diluluskan dan 7,365 ditolak. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri turut memberitahu terdapat satu kawasan baharu wabak rabies dikesan iaitu di Kampung Tian Matu Muka sekaligus menjadi kawasan yang ke-64. Sarawak sasar golongan petani di negeri ini memperoleh pendapatan RM5,000 sebulan menjelang tahun 2030 selain menjadi pengeksport utama produk pertanian. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberi jaminan usaha itu dapat direalisasikan melalui bantuan yang disalurkan kepada para petani bagi mempertingkat hasil pertanian mereka. Yang berjaya. Pada permulaan kita bagi subsidi dalam lingkungan antara 10,000 sehingga kepada 60,000. Yang penting sebenarnya kita nak meningkatkan pendapatan para petani setiap bulan, setiap keluarga tani, supaya sekurang-kurangnya setiap keluarga akan mendapat pendapatan RM5,000 sebulan menjelang tahun 2030. Bagi petani yang berjaya kelak, akan ditawarkan bantuan pinjaman mudah bagi petani yang berhasrat untuk mempertingkat produktiviti pertanian. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota turut menyatakan Sarawak mempunyai kelebihan untuk menjalankan aktiviti pertanian dalam skala yang lebih besar. Tapi dengan pendekatan baru dengan kerajaan membantu dari segi pengeluaran penanaman sampai kepada pemasaran, insyaAllah pertanian akan dapat dimajukan. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menghadiri acara simbolik penanaman kelapa Program Fasiliti Pertanian AFF di Kampung Sayong, Limbang. Dahulu, beliau menghadiri simbolik input pertanian AFF serta mengagihkan benih tanaman, peralatan ladang, baja dan racun kepada para peserta di bawah program berkenaan. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, Bung Awin, terima kasih. Dan seperti biasa, setiap Jumaat kita lihat kemas kini harga minyak mingguan.
Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, biasakan dengan gaya hidup norma baharu dan kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam hormat.